Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran ibadat tahun 3. InsyaAllah hari ini kita akan sentuh pengulangan tajuk berkenaan dengan tayamum. Sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan buat sedikit pengulangan pembelajaran kita pada minggu sebelum ini, iaitu berkenaan dengan perkara batal solat. Okey, perkara batal solat yang pertama ialah makan atau minum. Apabila kita makan ataupun minum, solat terbatal. Kemudian yang kedua, tidak hadap kiblat. Ketiga, berjalan atau berlari. Yang keempat, bercakap atau ketawa. 5, kena najis. 6, terbuka aurat. 7, tinggal atau rosakkan rukun. Dan yang terakhir adalah ubah niat. Kita akan masuk penjelasan kita pada hari ini berkenaan dengan pengulangan tajuk berkenaan dengan tayamum. Okey, ingat lagi tayamum? Erti tayamum. Tayamum gantikan. Syarat bertayamum. Rukun bertayamum. Ingat lagi tak yang kita buat dalam kelas? Tak apa, kita akan buat pengulangan pada hari ini berkenaan dengan tayamum. Okey, kita sentuh yang pertama iaitu tentang erti tayamum. Erti tayamum ialah sapu muka dan tangan dengan debu tanah. Ingat, dia sapu pada muka dan tangan sahaja. Hanya dua anggota sahaja, iaitu muka dan tangan. Kita nak sapu dengan apa? Sapu dengan debu tanah. Ingat, perkataannya ialah sapu. Bukan basuh. Basuh guna air. Tayamum tidak menggunakan air. Kerana apa? Tayamum menggantikan wuduk dan mandi. Tayamum menggantikan wuduk dan mandi apabila tiada air. Berwuduk dan mandi adalah perbuatan yang menggunakan air. Tetapi apabila berlaku situasi air tiada sebagai contoh, kita gantikanlah wuduk dengan mandi itu dengan perbuatan tayamum. Iaitu sapu muka dan tangan dengan debu tanah. Itu adalah pengertian. Baik, kita masuk seterusnya iaitu berkenaan dengan sebab boleh tayamum. Sebab boleh bertayamum, ni kalau kita ingat dalam kelas kita ada buat gaya. Gaya dengan tangannya, dengan macam-macam gaya kita buat. Kalau ingat, Alhamdulillah. Okay? Kalau tak ingat, kita buat pengulangan. Pertama, sebab yang pertama adalah tiada air. Tangan kita macam mana? Kita buat kan gaya tangan. Kita goyang, gerakkan tangan. Iaitu perbuatannya tiada air. Apabila tiada air, maka kita secara automatiknya, secara bolehnya kita bertayamum. Okey, automatik terus bila tengok je paip, buka paip tak ada air, kita boleh bertayamum. Kemudian udara terlalu dingin. Dingin ni adalah sejuk. Udara terlalu sejuk. Contohnya sebagai contoh, kamu belajar di luar negara. Dekat luar negara ada satu cuaca dipanggil musim sejuk. Musim sejuk, terlalu sejuk. Kamu belum biasa lagi dengan udara terlalu sejuk ni. Jadi kamu nak berwuduk, air ada, tapi disebabkan udara terlalu sejuk, sampaikan kalau kamu berwuduk boleh mendatangkan demam pada diri kamu, maka kamu boleh gantikanlah wuduk itu dengan tayamum atas sebab udara terlalu dingin. Kemudian yang ketiga iaitu air terlalu jauh. Air terlalu jauh. Dekat Perak ni contoh, sebagai contoh, dekat Teluk Intan ni air tak ada, kering kontang. Yang ada dekat mana? Tu dekat tu. Dekat Teluk Batik sebagai contoh. Dekat Teluk Batik je ada air. Dekat Teluk Intan Perak ni hansung, tak ada air. Air sungai tak ada, hujan tak ada, perigi tak ada. Sebagai contoh lah. Apa lagi? Air mutlak ni. Air mata air tak ada, air embun tak ada. Jadi kita yang ada air kat mana? Ada dekat Manjung sana, iaitu Teluk Batik. Punyalah jauh. Kita nak pergi sana. Nanti pergi sampai sana, udah habis waktu pula. Disebabkan air yang ada terlalu jauh, jadi air kat tempat kita tak ada. Tapi air yang ada terlalu jauh daripada diri kita. Jadi kita bolehlah gantikan wuduk dan mandi wajib dengan tayamum. Atas sebab air terlalu jauh. Okey?
Air kat tempat kita tak ada. Air yang ada jauh sangat. Jadi kita bolehlah bertayamum ketika itu. Seterusnya, iaitu air terlalu sedikit. Sebagai contoh, air ada satu botol je. Satu botol tu untuk kamu makan, untuk kamu minum, untuk kamu lagi. Banyak sekarang kan kita nak berwuduk juga dengan air yang botol tu. Kawasan kita kering kontang. Sebagai contoh, tak ada air kawasan kita. Buka paip tak ada air sungai, air hujan tak ada, air laut tak ada. Yang ada satu botol sahaja air. Iaitu air terlalu sedikit. Jadi boleh juga kita bertayamum ketika itu atas sebab air terlalu sedikit. Kemudian yang terakhir adalah halangan lain. Halangan lain sebagai contoh sakit. Contohnya anggota wuduk kita terluka. Sebagai contoh tangan. Kita nak berwuduk, kita basuh tangan, betul. Tapi tangan kita luka ataupun berbalut dengan simen. Jadi tak boleh nak kena air. Tangan kita tak boleh nak kena air. Jadi kita ambillah dengan cara bertayamum. Sebagai contoh lain. Contohnya kita nak mandi wajib meratakan air seluruh badan. Tapi dekat badan kita ni ada satu jahitan sebagai contoh. Ibu melahirkan anak dengan cara pembedahan. Perutnya kena bedah. Melahirkan anak adalah hadas besar. Kalau nak bersihkan hadas besar, perlu mandi wajib. Tapi disebabkan jahitan di perutnya masih belum baik, masih lagi berjahit. Kalau nak mandi, nanti jahitan itu makin sakit. Jadi nak mandi macam mana? Kita sucikanlah dengan cara bertayamum, iaitu sapu muka dan tangan. Itu contoh halangan lain. Sebagai contoh yang lain pula, tempat kita tak ada air. Ada satu tempat je. Dekat kolah masjid tu. Kolah masjid tu ada air. Tapi kita nak pergi sana tak boleh. Terhalang. Sebagai contoh, ada binatang buas. Ada binatang yang berbisa. Sebagai contoh. Kita nak pergi dekat kolah tu je yang ada air. Tempat lain tak ada air. Kita nak pergi kolah tu. Pergi jalan-jalan sampai kat tempat tu. Ada rimau 5 ekor. Takkan nak pergi juga. Nanti kan kena makan dengan rimau. Jadi ada halangan. Kita boleh gantikan wuduk dengan tayamum. Ataupun kita boleh menggantikan mandi wajib dengan tayamum. Okey, seterusnya. Kita masuk syarat bertayamum. Ada 2 sahaja Ustaz bagi pada malam ni, iaitu berusaha cari air. Kalau kita nak mandi, nak berwuduk guna air, kita kena usaha cari air. Supaya apa? Supaya memang pasti sudah tidak akan ada air. Okey? Sebab tu kita kena usaha dulu. Kita nak berwuduk, nak gunakan air, kita usaha dulu. Supaya pasti betul memang tak ada air. Sebagai contoh apa? Kalau kita nak berwuduk, kita buka paip ni. Paip ni tak keluar air lah. Mungkin boleh jadi paip tu rosak. Jadi kita cari, kita usaha. Tengok paip yang lain, tengok paip yang lain. Pulih semua ada 10 paip. 9 paip tak keluar air. Tiba-tiba paip yang ke-10 tu kamu pulih, ada air. Mungkinlah 9 paip yang sebelum itu berlaku kerosakan. Sebab itulah kamu kena berusaha dulu cari air. Okay? Dan yang kedua, mesti menggunakan debu yang bersih. Debu yang bersih maknanya tidak ada najis lah pada debu itu. Ataupun bukan mustakmal lah debu itu. Mustakmal ni maknanya kamu gunakan debu tu 2 kali. Itu kira sebagai mustakmal. Okay, nak guna mesti menggunakan debu yang bersih. Okay, selesai kita masuk berkenaan dengan rukun. Rukun tayamum ada 4. Rukun tayamum. 1. Niat. 2. Sapu muka. 3. Sapu tangan. 4. Tertib. Ni kenapa warna merah ni pula? Yang merah ni Ustaz tandakan supaya apa? Ini jawapan untuk anggota tayamum. Kalau ditanya soalan tanya, apakah anggota tayamum? Jawapan yang pertama, muka. Jawapan yang kedua, tangan. Selesai. Kemudian perkara batal tayamum. Yang pertama, batal tayamum sama dengan batal wuduk. Sebagai contoh, kentut batal wuduk. Kentut juga membatalkan tayamum. Okey? Kencing batal wuduk.
kencing juga membatalkan tayamum. Apa-apa perkara yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Kemudian ada air. Sebagai contoh, kita tadi bertayamum sebab tak ada air. Kita pun bertayamum. Selesai bertayamum, kita pun nak solat. Allahu Akbar. Tiba-tiba hujan turun. Hujan adalah air mutlak. Jadi ketika itu tayamum terbatal. Kemudian hilang uzur sebagai contoh tadi, ibu mengandung tadi yang bedah tadi, kan perutnya terbedah, lukanya dah baik. Bila luka dah baik, hilang uzur, maka tayamum ketika itu tidak sah, terbatal. Okey, kena mandilah. Dan yang terakhir, murtad. Apabila kita murtad, maka terbatallah segala-galanya. Imannya terbatal, maka segala amalannya juga terbatal. Okey? Wallahualam, ini saja pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan tayamum. Ada arti tayamum, sebab boleh tayamum, syarat bertayamum, rukun tayamum, batal tayamum. Untuk latihan, Ustaz akan letakkan di dalam Google Classroom. Ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Wallahualam. Assalamualaikum.